Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih dapat diberikan peluang untuk sama-sama kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi rahimahullah taala, dan kita masih lagi pada bab yang ke-26 berkenaan dengan lauk pauk yang dimakan oleh Nabi. Kita masuk pada hadis yang ke-148. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. An Zahdam al-Jarmi qala kunna 'inda Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala faqaddama ta'amahu wa qaddama fi ta'amihi lahma dajajin wa fil qaumi rajulun min nabiyyi Taimillahi ahmaru ka'annahu maulan. Qala falam yadnu faqala lahu Abu Musa udnu fa inni qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu faqala inni ra'aituhu ya'kulu shay'an faqadhirtuhu fahalaftu an la at'amahu abadan. Maksudnya diriwayatkan daripada Zahdam al-Jarmi, yang menceritakan kami berada dalam majlis bersama Abu Musa al-Ash'ari, yakni seorang sahabat Nabi lah, Abu Musa al-Ash'ari. Lalu dihidangkan kepadanya makanan dan di dalam hidangan itu terdapat daging ayam. Dalam kalangan yang hadir terdapat seorang lelaki daripada Bani Taimilah yang berkulit kemerahan, yakni dia berkulit kemerahan, yakni ia seolah-olah seorang bekas hamba berbangsa Rom yang berkulit kemerahan. Jadi ketika mana ni Zahdam al-Jarmi ini duduk bersama majlis bersama dengan Abu Musa al-Ash'ari, yakni seorang sahabat Nabi. Yang ni peristiwa ni berlaku setelah Nabi wafat lah. Lalunya ada seorang daripada kalangan yang hadir di majlis tersebut, terdapat seorang daripada lelaki daripada Bani Taimilah berkulit kemerahan yang kelihatan seperti seorang bekas hamba. Kemudiannya Zahdam berkata, beliau tidak menghampiri hidangan itu, yakni hidangan daging ayam yang dihidangkan. Lelaki tadi tidak menghampiri hidangan itu. Lalu Abu Musa berkata kepadanya, dekatilah dan makanlah. Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW memakannya, yakni daripada daging ayam. Kemudian lelaki yang tidak mahu makan nilah daging ayam tersebut, lalu lelaki itu lalu menjawab, aku telah melihatnya, yakni melihat ayam itulah, ayam memakan sesuatu yang najis atau kotor, maka aku berasa jijik. Lalu aku bersumpah untuk tidak memakan daging ayam buat selama-lamanya. Jadinya hadis ni sama macam hadis yang sebelumnya, yang di mana ada seorang, ni samalah situasi yang sama, cumanya hadis ni dia agak panjang sikit lah, dia ada tambahan sedikit. Sama macam hadis yang ke-146, yang ada seorang lelaki yang tidak mahu makan daging ayam disebabkan dia melihat ayam makan benda-benda kotor ataupun benda-benda najis. Kemudiannya
Abu Musa al-Ash'ari pun kata kepada orang tersebut, makanlah, dan boleh makan, dan tak ada masalah, boleh dimakan. Jadi ini sama macam yang hadis yang sebelum ni tadi, hadis yang ke-146. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan haruslah untuk memakan daging ayam, kerana ayam juga merupakan makanan yang pernah dimakan oleh Nabi SAW. Walaupun ayam tersebut ada kemungkinan ayam itu dia makan najis ataupun makan kotoran, namun bagi pandangan Abu Musa al-Ash'ari, daging ayam tersebut masih lagi halal dimakan, sebab itu beliau menyuruh orang yang tidak mahu makan daging ayam tadi tu, dia cakap dekatlah dan makanlah daging ayam. Disebabkan apa? Disebabkan kata Abu Musa al-Ash'ari, aku pernah melihat Nabi SAW makan daging ayam. Itu. Jadinya ayam juga merupakan antara lauk yang dimakan oleh Nabi SAW. Walaupun makanan ruji Nabi itu adalah roti ataupun kurma dan sebagainya, tetapi selain daripada cuka yang menjadi lauk Nabi, ayam juga Nabi SAW pernah makan daging ayam. Itu. Jadinya kita ini orang Malaysia ataupun orang Melayu, memang kebanyakan kita ini makan ayam lah, makan daging ayam. Maka kita niatkan jugalah bahawa walaupun kita tidak mampu untuk mengikuti bagaimana Nabi SAW makan, apa yang Nabi makan, roti barli dan sebagainya, makanan-makanan yang keras, makanan-makanan yang murah, tapi disebabkan Nabi SAW itu pernah makan daging, maka kita niatkan jugalah bahawa mana kita makan daging ayam itu adalah kita berniat untuk mengikuti Nabi SAW. InsyaAllah kita akan mendapat pahala jugalah, pahala. Sebab kita jarang makan benda-benda yang murah macam roti barli. Roti barli tu mana nak dapat zaman sekarang? Kita pun paling basic pun roti sekarang adalah roti gardenia, roti yang diperbuat daripada tepung gandum. Tapi Nabi SAW makan roti yang diperbuat daripada tepung barli. Tepung Bali lah, Bali tu. Bali ni dia sangat-sangat, kalau tepungnya itu, kalau dijadikan roti, roti itu akan jadi keras. Roti yang keras lah, roti yang susah untuk dimakan. Tapi itulah makanan yang dimakan oleh Nabi SAW. Tu kita susah nak dapat roti Bali, tetapi ada benda yang kita boleh mudah dapat, sebagai contohnya daging ayam. Maka bolehlah untuk kita niatkan, kalau kita makan ayam itu, kita niat untuk mencontohi Nabi SAW. InsyaAllah lah kita akan peroleh juga pahala kerana kita ittiba' ataupun kita mengikuti Nabi SAW. Itu dia. Okay, kemudiannya kita masuk pada hadis yang ke-149, yakni berkenaan dengan zaitun. Ini lauk, antara lauk yang dimakan oleh Nabi adalah zaitun. An Abi Asid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu zait waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Diriwayatkan daripada Abu Asid radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah buah zaitun dan berminyaklah dengannya kerana ia dari pohon yang diberkati. Jadinya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Asid ini, hadis ini status hadisnya adalah hadis yang dhaif. Namun matan hadis ni dia disokonglah oleh hadis-hadis yang hadis selepasnya. Ini hadis yang ke-149, hadis yang ke-150 ini dia merupakan hadis yang sahih, dan dia menyokong hadis yang 150, menyokong hadis matan hadis yang ke-149, dan maka jadilah hadis yang ke-149 ini adalah hadis yang sahih juga. Sebab apa? Sebab matannya itu disokong oleh hadis yang selepasnya. Di hadis yang ke-150, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu zaita wattahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah buah zaitun dan berminyaklah dengannya kerana ia dari pohon yang diberkati. Pohon zaitun itu adalah pohon yang diberkati.
Kalau pohonnya itu dah diberkati, apatah lagi buahnya. Buah zaitun itu jugalah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya kedua-dua hadis yang kita bacakan ini adalah menceritakan tentang kelebihan buah zaitun. Dan kelebihan buah zaitun yakni hadis yang ke-149 dan hadis yang ke-150. Nabi SAW itu mengesyorkan kepada kita ini untuk memanfaatkan buah zaitun sama ada untuk kita makan atau untuk kita guna bagi kegunaan yang lain lah. Dan sebabkan apa? Sebabkan zaitun ialah pokok yang banyak keberkatannya, yakni banyak manfaat. Pohon zaitun, buah zaitun ini dia merupakan satu pohon yang ada keberkatan, yakni dia banyak manfaat. Berkat yakni banyak manfaatnya lah, banyak kegunaannya, boleh dipakai. Sebab itu pohon zaitun juga disebut di dalam Al-Quran, dalam surah At-Tin. Dan surah At-Tin, wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dan Allah bersumpahan terhadap buah zaitun, yakni maksudnya demi buah zaitun dan demi buah tin dan zaitun dan gunung Tursina serta negeri Mekah yang aman ini. Itu kalau pohon ini ataupun pokok ini dia tidak ada keberkatan, makanya tidaklah disebut di dalam Al-Quran. Sebab itu disebutkan dalam Al-Quran, itulah yang menjadikan pohon ini banyak manfaat, banyak berkatnya. Sebab itu kena manfaatkan buah zaitun, sama ada kita gunakan untuk kita makan buah zaitun ataupun kita jadikan zaitun itu sebagai minyak. Dan jadikan buah zaitun itu sebagai minyak. Minyak zaitun lah maksudnya. Minyak zaitun pun banyak kelebihan, banyak manfaatnya. Cumanya nanti kita akan terangkanlah di penghujung bab yang ke-26 ini akan disebutkan apa manfaat-manfaat ataupun faedah-faedah daripada buah zaitun ataupun minyak zaitun. Itu nanti kita akan ceritakan. Kemudiannya boleh juga dilihat di dalam Al-Quran surah An-Nur. Surah An-Nur ayat yang ke-35. Itu juga menceritakan tentang keberkatan pokok zaitun lah secara khusus disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh lihatlah surah An-Nur ayat yang ke-35. Dekat situ ada menceritakan kelebihan ataupun keberkatan pokok zaitun. Jadinya apa pengajaran yang kita boleh ambil? Yakni hadis ni nak ajarkan kepada kita untuk kita ini memanfaatkan pokok zaitun dan buahnya sama ada sebagai makanan atau kegunaan lain, termasuk dalam bidang pengubatan, kerana zaitun disebut oleh Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pokok yang barakah, yakni banyak manfaatnya. Dan walaupun pokok zaitun ini dia banyak manfaat, sama ada kita gunakannya untuk makan, sama ada kita gunakannya untuk perubatan, ada manfaatnya. Sebab itu kalau kita lihat orang-orang yang jual makanan-makanan tambahan. Makanan tambahan ni contohnya dia macam bukan vitamin lah, dia makanan-makanan tambahan macam suplemen lah, lebih kurang begitu. Mesti akan ada salah satu bahannya ataupun ingredient dia mesti ada buah zaitun. Mesti ada buah zaitun. Sebab apa? Sebab buah zaitun itu memang sesuai untuk perubatan. Sebab itu mereka tahu khasiat buah zaitun itu, jadi mereka letakkan dalam produk-produk mereka lah, produk-produk makanan tambahan. Itu. Sebab itu banyak produk-produk makanan tambahan itu memang menggunakan antara bahan yang diguna pakai adalah daripada buah zaitun. Itu. Okey, seterusnya hadis yang ke-151 berkenaan dengan antara makanan ataupun lauk yang dimakan oleh Nabi adalah labu. Labu juga merupakan makanan yang dia inilah lauk lah, maksudnya lauk ni adalah makanan penyedap rasa lah, maksudnya lauk. Nabi SAW antara lauk yang dimakan adalah labu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ad-duba'u fa utiya bi ta'am aw du'iya lahu faja'altu atatabba'uhu fa'adha'uhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuhu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Nabi SAW menyukai buah labu. Suatu hari
dihidangkan kepada baginda suatu hidangan makanan atau baginda diajak untuk menikmati satu hidangan makanan, aku mengutip-ngutip, yakni aku ni adalah Sayyidina Anas lah. Aku mengutip-ngutip labu yang ada dalam hidangan itu, lalu aku meletakkan di hadapan baginda kerana aku, yakni Sayyidina Anas, mengetahui baginda menyukai labu. Jadi ada satu ketika itu Nabi SAW itu dijemput untuk makan ataupun dihidangkan satu makanan lah. Ini apa yang dikatakan oleh Sayyidina Anas. Kemudiannya dalam hidangan itu, dalam makanan tersebut ada labu. Ada labu. Jadinya Sayyidina Anas pun beliau ambil labu tu, dikumpulkan dan dibagi labu itu kepada Nabi SAW. Disebabkan apa? Disebabkan Sayyidina Anas mengetahui bahawa baginda menyukai buah labu. Sebab itu Sayyidina Anas berbuat sedemikianlah. Jadinya hadis ni nak bagi tahu kita tentang kegemaran Nabi SAW pada buah labu. Buah labu juga merupakan makanan yang digemari oleh Rasulullah. Makanan yang digemari oleh Rasulullah. Para sahabat arif tentang hal itu, sebab itulah Sayyidina Anas mengutip cebisan-cebisan labu dan meletakkan di hadapan Nabi supaya baginda dapat menikmati makanan kegemaran baginda. Dan para sahabat ni kenal Nabi SAW. Kenal apa makanan favourite Nabi, apa makanan yang disukai oleh Nabi. Maka sahabat ni, yakni Sayyidina Anas, ambil labu itu dan hidangkan kepada Nabi SAW. Ini pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini adalah kita dapat mengetahui salah satu makanan kegemaran Nabi ialah labu. Labu juga merupakan salah satu makanan kegemaran Nabi SAW. Khasiat buah labu akan diterangkan dalam bahagian maklumat tambahan pada akhir bab nanti. Nanti juga akan diceritakan tentang di hujung bab nanti kita akan kongsilah apa khasiat buah labu, zaitun dan sebagainya. Nanti di hujung bab nanti kita akan kongsikan. Kemudian yang kedua, pengajaran yang kita boleh ambil adalah galakkan untuk kita ini berkhidmat kepada orang alim dan orang soleh, kerana mereka ialah waris para Nabi, iaitu sebagai kita ini mencontohi perbuatan Sayyidina Anas di dalam hadis di atas. Kita kena ni lah, galakkan kita ini untuk berkhidmat dengan orang soleh ataupun orang alim. Seperti mana Sayyidina Anas yang berkhidmat kepada Nabi dengan mengambil labu dan menghidangkan labu tersebut di hadapan Nabi, itu sebagai salah satu juga tanda beliau berkhidmat kepada Nabi. Begitu juga dengan kita ini, kena ada khidmat kita kepada orang alim ataupun orang soleh. Sebab apa? Sebab kita nak contohi perbuatan para sahabat, bagaimana sahabat melayan Nabi. Begitulah juga kita ini melayan para alim ulama kita, para orang-orang soleh kita. Kita nak layan Nabi, kita dah tidak hidup pada zaman Nabi, tapi kita layanlah pewaris-pewarisnya, yakni para ulama. Okey. Dan insya-Allah hadis yang terakhir pada petang ini, hadis yang ke-152, an Hakim bin Jabir an abihi radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fara'aitu 'indahu dubba'an yuqatta'u faqultu ma hadha qala nukassiru bihi ta'amana. Maksudnya diriwayatkan daripada Hakim bin Jabir, menceritakan daripada bapanya, yakni bapa kepada Hakim, Jabir bin Tariq radhiyallahu anhu, yang menceritakan, aku masuk untuk bertemu Rasulullah SAW. Aku melihat di hadapannya ada buah labu yang dipotong-potong. Lantas aku bertanya, untuk apa kamu memotong-motongnya? Baginda menjawab, kami membanyakkan makanan kami dengan berbuat begitu. Jadi hadis ni nak bagi tahu ataupun nak ceritakan kepada kita bahawa Nabi SAW memotong buah labu untuk dimasukkan ke dalam masakan, ke dalam makanan yang dimasak. Kemudian di hujung hadis tu juga Nabi SAW kata, dan ada sahabat tanya, kenapa engkau memotong buah labu ini? Untuk apa kamu memotong buah labu ini, wahai Rasulullah? Kemudian Nabi kata apa? Kami membanyakkan makanan kami dengan berbuat begitu. Jadinya pengajaran yang kita boleh ambil adalah keharusan untuk kita ini melibatkan diri dengan hal-hal keduniaan yang tidak berupa maksiat dan mungkar, yakni urusan-urusan yang harus, dengan tidak melalaikan akhirat.
Ini sebagai mengambil contoh daripada Nabi SAW yang ada kalanya melibatkan diri dengan masakan. Untuk kita lebih mudah faham, kita tengok pada ayat hujung tu, yakni Nabi SAW kata, kami membanyakkan makanan kami dengan berbuat begitu. Yakni Nabi itu berikhtiar ataupun berusaha untuk membanyakkan rezeki. Walaupun Nabi SAW itu yakin rezeki itu daripada Allah, tetapi Nabi juga berusaha untuk menambahkan rezeki. Dan menambahkan rezeki dengan cara apa? Dengan cara memotong buah labu dan diletakkan di dalam masakan. Kemudiannya kata Syekh Al-Baijuri, kata Imam Al-Baijuri, hadis ini menjadi dalil bahawa memberi perhatian kepada urusan masakan tidaklah menafikan sifat kezuhudan dan tawakal, malah menepati kesederhanaan dalam cara hidup yang mendorong kepada sifat qanaah, yakni redha dengan apa sahaja pemberian Allah. Bukannya Nabi SAW itu kata kami potong buah labu ini sebabkan untuk membanyakkan makanan kami. Bukanlah itu tidak menjadikan Rasulullah SAW itu bertawakal kepada Allah. Tidak. Itu sebenarnya untuk inilah sebagai menepati sifat kesederhanaan. Dan walaupun memang makanan pada ketika itu memang cukup, tapi Nabi SAW itu cuba nak membanyakkan dengan apa? Dengan potong labu dan letakkan di dalam masakan. Itu tidak menjadikan perbuatan tersebut perbuatan yang tidak bertawakal kepada Allah, bukan. Itu perbuatan yang ada ikhtiar Nabi SAW, dan itu juga menepatilah sifat zuhud dan tawakal. Disebabkan apa? Disebabkan menepati kesederhanaan dalam cara hidup lah. Bersifat qanaah, dengan berasa cukup dengan apa sahaja yang ada. Tu. Bukanlah Nabi SAW membanyakkan makanan itu, bukan Nabi SAW tidak tawakal kepada Allah, bukan. Tapi itu sebagai cara untuk Nabi ikhtiar lah. Nabi berusaha untuk mencuba dengan lebih baik untuk mendapat untuk menjadikan makanan itu lebih banyak dan lebih boleh dinikmati dengan orang ramai. Itu. Wallahu alam lah apa yang itulah yang boleh kita gambarkan. Mungkin ada ulasan-ulasan lain kenapa Nabi SAW berkata sedemikian lah. Nabi SAW potong buah labu, kemudian beliau baginda kata kami membanyakkan makanan kami dengan berbuat begitu. Mungkin ada tafsiran-tafsiran yang lain yang lebih tepat lah. Yang ini tafsiran ataupun yang ini adalah pengajaran yang kita boleh ambil secara ringkas sahaja. Tapi kalau ada penitilan lagi, itu kita boleh ambil daripada guru-guru kita yang lebih alim. Itu yang lebih faham tentang memahami hadis Syama'il Muhammadiyah. Itu boleh kita rujuk kepada mereka. Tapi yang saya kongsikan ini hanyalah sekadar secara gambaran ringkas sahaja, tidak menjadi tidak kita detailkan secara lebih mendalam lah. Kita hanya memberi explanation secara ringkas untuk kita mudah faham, itu saja. Jadi setakat itu saja perkongsian hadis Syama'il Muhammadiyah pada petang ini. Moga-moga ada manfaatnya lah, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.